Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang berikan kebaikan kepada kita, khusus di dalam iman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf tuan-tuan lambat sampai betul ni, bukan lambat sikit ni, lambat betul ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saya atas segala kelemahan saya. Dan insya-Allah pada waktu malam yang singkat ni kita nak ikhtiar untuk hadirkan sebuah perbicaraan tentang satu benda yang sangat besar. Kita kalau dengar perkataan jihad, khususlah orang Malaysia ni, kalau dengar perkataan jihad, automatik dalam kepala otak dia apa dia? Perang. Automatik dengar perkataan jihad mesti perang. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah, bayangkan kalau kita sendiri orang Islam, dalam otak kita bila keluar perkataan jihad je perang, apa lagi keadaan orang bukan Islam? Maka orang bukan Islam pun akan ingat, bila orang Islam kata jihad, mesti angkat pedang. Bila angkat pedang, mesti ada pembunuhan. Bila ada pembunuhan, mesti ada kematian. Maka di situ ialah kezaliman. Ini apa yang biasa keluar daripada minda masyarakat. Ni tuan-tuan, jihad ni perkataan daripada perkataan jahada. Jahada ni maksud dia bersungguh-sungguh. Tuan-tuan bersungguh-sungguh di atas menuntut ilmu. Tuan-tuan sedang berjihad dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan bersungguh-sungguh dalam ikhtiar mencari rezeki. Tuan-tuan sedang berjihad dalam mencari rezeki. Sebab tu jihad tidak semestinya mengangkat pedang dan menumpahkan darah. Sebab tu kalau kita buka lah dalam buku anak-anak kita, kita ambil yang paling bawah dalam pengajian agama peringkat sekolah di Malaysia ni. Kalau kita buka dalam buku anak-anak kita lah berkenaan dengan jihad, jihad ni ada dua. Jihad terbahagi kepada jihadul akbar dengan jihadul asghar. Yang pertama jihadul akbar, jihad yang besar. Yang kedua jihadul asghar, jihad yang kecil. Adapun mengangkat pedang, keluar berperang, itu dipanggil qital. Sebab tu kalau kita buka dalam Quran, Allah Ta'ala firman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ayat ni ialah ayat Madaniyah. Ayat ni turun di kota Madinah. Ayat ni setelah Nabi hijrah. Ayat ni berkenaan apa? Kewajipan untuk keluar berperang. Telah difardukan ke atas kalian berperang. Kerana masa tu Nabi SAW dalam keadaan
Nabi SAW dalam keadaan terhimpit bersama kezaliman orang-orang Quraisy. Tatkala mereka telah merampai harta-harta orang Islam yang ditinggalkan ketika mana mereka berhijrah daripada Makkah menuju ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan. Tuan-tuan, di dalam sejarah tamadun manusia, siapa orang pertama yang diperintahkan untuk angkat pedang? Nabi Adam AS belum lagi. Zaman Nabi Adam AS hanya dakwah. Nabi Adam mendakwahkan kepada anak-anak cucu baginda untuk beriman kepada Allah dengan syariat Allah, bertauhidkan hanya Allah. Itu the first level of human civilization. Itu ialah layer pertama, lapisan pertama. Belum ada orang kafir, belum ada orang yang tak beriman kepada Allah. Bapa mereka Nabi Adam yang turun daripada syurga atas ketentuan takdir ketetapan Allah. Tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belum ada angkat pedang lagi. Maka turun sebahagian riwayat mengatakan Nabi Allah Adam diberikan suhuf oleh Allah 10. Kemudian Allah Taala angkat Nabi Syais AS, anak Nabi Adam lepas kewafatan Nabi Adam. Ketika itu dah terpecah dua kelompok. Satu kelompok yang beriman kepada Allah dengan ketaatan bersama 50 suhuf. Suhuf apa dia? Lembaran yang berupa nasihat daripada firman Allah, daripada syariat, daripada akidah. Segala-gala perintah berada dalam suhuf ketika tu. Nabi Syais Allah berikan kepada baginda 50 suhuf. Dah perang belum? Belum lagi. Masa tu ada siapa? Masa tu ada golongan di bawah pimpinan Qabil laknatullah alaih. Saya minta maaf, walaupun dalam hadis, dalam Quran tak disebut nama Qabil ni. Inilah anak Nabi Adam AS yang Allah sebut berkenaan keingkaran dia, yang telah memulakan pembunuhan pertama dalam dunia. Dia rasa bersalah. Rasa bersalah. Tuan-tuan, kita ni manusia. Kita ada perasaan, kita ada nafsu, kita ada jiwa yang kalau kita buat dosa, kita tahu benda tu salah. Fitrah manusia bila dibuat salah, dia tahu dia buat salah. Sebab tu di dalam kitab Dalail Nubuwah Al-Imam Baihaqi rahimahumullahu ta'ala anhu menceritakan tentang satu orang sahabat Nabi, Sayyidina Wabisah radhiyallahu anhu, hadir dalam masjid nak tanya soalan kat Nabi. Tapi masjid penuh. Nabi setengah bagi tazkirah. Dan Sayyidina Wabisah duduk kat belakang berkerut muka dia. Nabi panggil daripada jauh, Wabisah ta'al. Maka Wabisah bila Nabi panggil, dia langkah para sahabat ni. Maka satu orang sahabat telah pegang tangannya. Sahabat ni kata, Wabisah, hang datang lambat duduk belakang, kalut langkah depan ni. Nabi kata, biarkan dia. Maka akhirnya Wabisah sampai depan Nabi, duduk depan Nabi, bertemu lutut dengan Nabi, tapi tak pandang muka Nabi, pandang bawah sebab rasa bersalah, malu nak tanya ke tak ni. Nabi tengok muka Wabisah. Nabi tanya, wahai Wabisah, apakah kamu datang ke aku ni nak tanya berkenaan dosa dan pahala? Wabisah angkat kepala dia, dia kata, bahkan ya Rasulullah, ni yang merungsingkan aku ni. Dosa ni macam mana, pahala ni macam mana? Makna ni, apa natijah pada dosa dan apa natijah pada pahala? Macam mana kita nak tahu benda tu dosa, macam mana nak tahu benda tu pahala? Kalau daripada apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang difirmankan oleh Allah yang jelas daripada Quran, mudah. Tapi Nabi SAW sebut apa lebih kurang mafhum hadis yang panjang. Nabi kata, wahai Wabisah, seandainya kamu melakukan sesuatu perkara, kemudian perkara itu menghadirkan sebuah kegelisahan untuk kamu, kamu resah, kamu gelisah, dan kamu tahu benda itu salah, walaupun semua menyokong kamu, walaupun semua orang sokong, kamu tahu benda itu tak betul. Ada orang, dia tahu dia buat salah, dia jumpa dengan ustaz ni, supaya ustaz ni kata boleh. Ada orang minta maaf tuan, ada orang macam tu. Dia tahu benda tu salah, dia jumpa dengan ustaz ni kata tak boleh, jumpa ustaz lain pula. Kok ustaz ni kata boleh, tak boleh, jumpa ustaz lain pula. Saya minta maaf, kami pernah buat program dengan satu golongan ni lah. Ada satu orang abang ni, dia mai duduk dekat saya. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan pun confused, dia ni abang ke kakak?
Tapi saya panggil dia abang lah sebab kita tahu dia abang. Dia tanya, Ustaz, saya nak tanya, saya ni sebenarnya diberikan oleh Allah naluri perempuan. Cuma saya ni seolah-olah dipenjarakan di dalam jasad lelaki. Ustaz, apakah salah saya menyempurnakan naluri saya dalam kehidupan saya yang sebenarnya perempuan ni? Tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah salah dalam menciptakan apa-apa pun, dan Allah tak pernah salah dalam menentukan apa-apa pun. Yang salah kita selalu salah faham dengan Allah. Yang salah kita selalu menyalahkan takdir Allah. Tuan-tuan, saya cuba beritahu yang salah-salah lah cakap kat dia. Yang betul-betul lah. Cuma Allah sebut satu perkara, Allah firman dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan mencegah kita daripada fahsyak dan munkar. Jadi saya begitu dia, abang jaga sembahyang, abang betul-betul jaga sembahyang, insya-Allah Allah Ta'ala akan keluarkan abang daripada segala masalah dan kemungkaran. Tuan-tuan, benda yang salah tu salah, walaupun semua orang sokong kita, satu dunia kata betul, benda memang salah. Betul apanya? Kita tahu gelisah kita ni, walaupun semua orang sokong, rasa tak sedap, dosa lah tu. Seandainya kata Nabi, kamu buat satu perkara yang perkara menghadirkan ketenangan, ketenteraman dalam jiwa kamu, kemudian semua orang, walaupun semua orang menentang kamu, walaupun semua orang lawan kamu, walaupun semua tak puas hati dengan kamu, tapi benda tu yang kamu buat tu tegak, itu hak, maka tu pahala. Tuan-tuan, para sahabat ridwanullahi ajma'in boleh rujuk dengan Nabi, kerana Nabi ada di zaman mereka hidup dengan Nabi ketika tu. Sebab tu kita hidup zaman ni, 4 perkara yang besar yang harus kita pegang sungguh-sungguh: Quran, Sunnah, ijma' ulama. Sebab tu kena ada dengan ulama kita, dan qiyas. Tuan-tuan, ni perkara yang sangat besar untuk kita pegang. Sebab tu zaman Nabi Syaith alaihi salam, golongan Syaith, alhamdulillah, golongan yang masih lagi bersama dengan Nabi dan bersama dengan suhuf-suhuf. Tapi golongan Qabil laknatullah alaihi, maka telah menjauhi kebenaran. Masa tu dah ada orang syirik belum dah ada orang yang kafir belum lagi. Baru second layer. Tuan-tuan, tapi walaupun mereka beriman kepada Allah, mereka penuhi dengan keingkaran, hidup mereka menyempurnakan nafsu dan dosa. Meninggal dunia, wafat Nabi Syaith alaihi salam, dilantik Kanaan bukan Nabi, dia cuma raja. Selesai Kanaan, dilantik pula Anwas. Selesai Anwas, dilantik Muhallalal. Tuan-tuan, siapa dia Muhallalal? Muhallalal ialah manusia pertama yang membentuk kerajaan pertama dalam dunia. Diceritakan negara tamadun pertama dalam dunia ialah Babylon. Allah sebut dalam Quran, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman." وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Telah dibacakan oleh syaitan-syaitan yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yakni sihir-sihir. Kata Allah, bukanlah Sulaiman itu kafir, tapi yang kafir itu syaitan. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan mereka mengajarkan sihir, yang mana hakikatnya sihir itu dipelajari daripada 2 malaikat yang Allah Ta'ala turunkan di sebuah negeri yang bernama Babil. Malaikat tu nama dia Harut, malaikat tu nama dia Marut. Jadi tak payah nak berdebat lah Harut Marut ni malaikat ke apa ke. Memang Allah beritahu dia malaikat. Allah turunkan dia di sebuah negara yang bernama Babil. Babil ni siapa? Babylon. Babylon mana? Besar masa tu. Babylon termasuklah Turki, termasuklah Iraq hari ni. Negara yang cukup besar, tamadun awal dunia. Sebab tu kalau kita buka dalam buku sejarah sekolah-sekolah kita, dia ada taman tergantung Babylon. Tuan-tuan, ini ialah peringkat awal kehidupan manusia. Baru berapa layer tu?
Baru 4 layer. Baru peringkat keempat, baru lapisan keempat manusia. Muhallalal ialah satu orang raja daripada cicitnya Nabi Adam AS. Meninggal dunia Muhallalal diganti dengan Yarith. Meninggal dunia Yarith diganti dengan Enoch. Kalau kita buka dalam kitab silsilah lama, memang Enoch itu nama dia, tetapi yang disebut dalam Quran ialah Idris AS. Dan Nabi Idris AS Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda apa dia? 30 suhuf. Dah turun kitab belum? Belum lagi. Dan Nabi Idris AS ialah Nabi pertama yang menjahit. Nabi Idris AS ialah Nabi pertama yang menulis. Di zaman Nabi Idris telah bermulalah waktu kekafiran. Manusia mula meninggalkan Tuhan. Manusia mula menyembah selain daripada Allah. Maka dikala dan ketika itulah Allah Ta'ala telah menurunkan 30 suhuf kepada Nabi Idris. Dan sebahagian suhuf di dalam tu memerintahkan kepada Nabi Idris untuk mengangkat pedang berjuang di jalan Allah. Jadi Nabi pertama yang Allah perintahkan untuk berjuang di jalan Allah di atas nama jihad ni apa dia? Nabi Idris alaihi salam. Habis itu sebelum Nabi Idris tak ada jihad lah. Sebelum Nabi Idris bukan tak ada jihad, tak ada perang. Perang termasuk dalam jihadul asghar, jihad kecil. Habis itu jihadul akbar apa dia? Perang juga, tapi perang melawan nafsu. Kerana ni hak kat dalam ni selalu kita kalah, selalu kita gagal. Hak dalam ni kecenderungan nafsu ialah mengingkari Allah. Kecenderungan nafsu ialah mengingkari Allah. Sebab tu Allah tahu kita semua. Allah kenal kita, Allah kenal nafsu kita, kerana semua ni ciptaan Allah. Jadi apa yang Allah buat? Allah telah fardukan kepada kita satu perkara yang besar. Daripada 1 bulan, kalau tak ada bulan tu, kita pun ikut dan taatlah nafsu. Dan ramai orang bila nak mai bulan tu, tuan-tuan kira tak berapa hari lagi Ramadan? Lagi? Lebih kurang 98 hari lagi, 99-98 hari lagi tuan-tuan. Ada 3 golongan kan dengan nama Ramadan ni. Golongan pertama dengan nama Ramadan. Aduh. Betul kan? Ada golongan pertama dengan nama Ramadan, jam dia. Aduh, nak kena puasa pula. Aduh, jam dia. Sebab apa? Nak kena lapar. Biasa pagi-pagi mesti 3 keping roti tampal. Kena Ramadan, jam dia. Ini golongan pertama. Golongan kedua dengan nama Ramadan, dia pun tak peduli. Iyakah? Ramadan kan? Sebab untuk dia Ramadan tak Ramadan sama kan? Ini golongan yang kedua. Golongan ketiga, ini golongan yang Allah Ta'ala beritahu golongan yang beriman. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak bentuk takwa tu kata Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan yang Allah Ta'ala hadirkan puasa 1 bulan ni untuk mengekang nafsu kita, penjarakan nafsu kita, tarbiyah nafsu kita, didik nafsu kita. Kerana jihadul akbar ni perkara utama yang menjadi asbab tergelincir satu orang itu ke dalam keredaan Allah atau kemurkaan Allah. Sebab tu tuan-tuan, belum tentu orang yang keluar berperang jalan Allah diterima oleh Allah. Saya minta maaf. Dalam perang Khaybar berlaku, satu orang lelaki yang semua orang melihat dia seolah-olah satu orang yang cukup hebat dalam berperang. Nabi kata, wallahu wa min ahli nar. Ahli neraka ni. Satu orang lelaki, dia perang dalam perang Khaybar. Ketika mana dia menghayun pedang dan telah menetak ramai di kalangan musuh, dan banyak di kalangan musuh mati dengan tangan dia. Tapi dia telah cedera. Tapi kerana tak mampu sabar dalam kesakitan kecederaan tu, dikatakan dia telah ambil pedang letak atas dada dia, dan dia telah tikam diri dia mati. So tak tahan sakit. Dia tengah berjuang di jalan Allah, dia tengah berperang di jalan Allah, dia telah membunuh ramai musuh-musuh Allah, tapi akhirnya dia kalah dalam memerangi diri nafsu dia. Tengah berperang di jalan Allah ni, kalah dengan hak dalam ni. Tak tahan mentaati nafsu ialah kekalahan dalam perang. Tuan-tuan, ada satu orang yang sahabat kata, ya Rasulullah, kami lihat dia ni mati membunuh diri dia. Dia berkata, dak, wa min ahlil jannah wa minas syuhada. Dia daripada ahli syurga kata Nabi, dan dia di kalangan syuhada. Sebab apa? Sahabat kata, kami nampak dia bunuh diri dia. Bukan, Nabi kata. Bahkan Jibril menceritakan kepada Nabi apa yang berlaku pada dia. Satu orang sahabat yang telah menghayun pedang dia. Dia rendah, sahabat ni pendek kan. Pedang dia pun hujung tu patah. Jadi dalam perang tu dia hayun-hayun, seorang pun tak kena. Dia hayun pedang, seorang pun tak kena. Lah kali pedang tu kena lutut dia. Pedang tu kena lutut dia sendiri, rebah dia, keluar darah banyak. Kerana pendarahan tu syahid dia. Nabi kita ada di kalangan ahli syurga.
Kerana dia bukan bunuh diri dia. Dia terkena, dia sendiri kena. Tuan-tuan, sebab tu di dalam berperang, hatta di dalam peperangan belum tentu Allah Ta'ala terima. Sebab tu peperangan zahir yang kita nampak daripada jihadul azghar, itu daripada jihadul akbar, peperangan yang berada dalam nafsu kita. Berhenti azan dulu kan? Azan dulu kan? Ha? 9 minit? Ha? 50 saat lagi. Oh, susah juga kan estimate tu Jadi tuan-tuan, sebab tu Nabi Idris alaihi salam, Allah Ta'ala perintahkan baginda untuk berjuang di jalan Allah, kerana ketika itu orang telah mula kafir. Bukan hanya kafir, yang kafir tu melawan pula, yang kafir tu menyerang pula, yang kafir tu dia mengancam pula keselamatan. Maka di atas itulah Allah Ta'ala perintahkan peperangan. Islam is not spread by sword, but Islam is spread by word. Ini perkataan. Cuma satu perkataan yang beza dia. SWORD, pedang, sword. Bila buang sword tu, dia akan jadi word. Islam tak tersebar dengan pedang, tapi disebarkan dengan perkataan dan dakwah. Sebab tu Nabi bila hantar para sahabat, Nabi tak hantar mereka untuk terus serang, tapi ada negotiation. Kita berhenti azan insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung sikit lagi berkenaan dengan Jihadul Akbar. Tuan-tuan, sebab tu bila Nabi SAW diutuskan setelah kewafatan seluruh para anbiya alaihimussalatu wassalam, sebahagian daripada melalui peperangan, sebahagian daripada mereka tak melalui peperangan, tapi hakikatnya daripada jihad, keseluruhan para nabi alaihimussalatu wassalam berjihad. Sebab tu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ialah keadaan yang berlaku pada semua orang. Walaupun kita hari ini duduk jauh daripada bumi Palestin, saudara kita di Palestin terpaksa melalui peluru-peluru berpandu di atas kepala-kepala mereka. Satu rumah, sekarang ni musim sejuk kan? Satu rumah mereka 6-7 keluarga duduk. Kemah-kemah dipenuhi dengan orang. Kelaparan, kesejukan, kesakitan, kehilangan, kesedihan, kematian. Benda ni berlaku setiap hari. Mereka sedang bukan hanya berjuang dengan nafsu dan perasaan kesedihan mereka, tapi mereka sedang berjuang dengan zahir peperangan di hadapan mereka. Sebab tu kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Allah Ta'ala menguji kamu dengan aku, dan Allah sedang uji aku dengan kamu. Sebab tu dalam keadaan yang berlaku di sana, saya dan tuan-tuan semua, kita kena reflect dan balik kepada diri kita. Hakikat yang sedang berjihad bukan hanya mereka, kita semua. Macam mana cara dan kaedah nak bantu mereka. Sebab tu syukur benda yang sangat besar. Berapa ramai orang yang kebaikan yang sedang Allah Ta'ala bagi pada mereka, mereka masih rasa belum cukup lagi dengan kebaikan tu, sedangkan berapa banyak yang Allah telah ambil daripada orang apa yang sedang dinikmati oleh mereka. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hampir wafat Nabi pada tahun ke-9 Hijrah, Nabi telah isytihar kepada para sahabat sejak daripada bulan Jamadil Akhir, Nabi akan keluar berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi Tabuk. Tuan-tuan, jarang-jarang kalau peperangan akan berlaku, Nabi cerita bila nak pergi, di mana lokasi. Ini strategi. Nabi takkan bagi tahu tarikh bila nak pergi. Nabi takkan bagi tahu exact di mana nak pergi. Nabi akan rahsiakan sehinggalah waktu tu dekat, barulah Nabi SAW akan bagi tahu. Ini salah satu strategi peperangan Nabi kita SAW. Suatu sahabat suspend sampai datang satu orang sahabat, Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir radhiyallahu taala anhu, jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku ni nak menikah dan aku dengar tak lama lagi akan berlaku peperangan. Tentera-tentera Quraisy sedang bergerak daripada Mekah menuju Madinah, nak serang kota Madinah. Ya Rasulullah, perang dulu ke menikah dulu? Tuan-tuan, kalau kita tanya tak? Takkan nak tanya nikah dulu ke, buat senyap. Benda tentang diri dan fitrah manusia menikah ni. Dan keluar jalan Allah ni, tuan-tuan, satu benda yang bertentangan dengan nafsu. Suatu ayat yang saya baca tadi apa dia? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan ke atas kamu berperang. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, adakala kamu benci satu benda, kata Allah, tapi benda tu baik untuk kamu. Mana ada orang suka perang, tapi kadang-kadang perang tu baik untuk kamu. Kamu benci benda tu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, kadang-kadang kamu suka tu benda tu, tapi benda tu tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Ketetapan Allah tu benda yang paling besar. Tuan-tuan, banyak benda yang berlaku dalam hidup kita ni bertentangan dengan kehendak kita, tetapi melanggar kehendak kita untuk menyempurnakan kehendak Allah, inilah tanda hamba yang menang dalam jihad dia. Tuan-tuan, Nabi kita SAW, bila sahabat tadi Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir datang jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, tak lama lagi akan berlaku perang, aku nak tanya sama ada perang dulu ke kahwin dulu? Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata kahwin dulu.
tuan-tuan. Maka dia pun menikah. Tak lama lepas menikah, Nabi SAW telah panggil untuk keluar berjuang jalan Allah. Tuan-tuan, pengantin baru bersama dengan isteri. Esok pagi pergi sembahyang subuh dengan Nabi SAW, dan para sahabat telah bergerak ke medan Uhud. Dia balik rumah nak siap-siap ni. Dia balik rumah nak bersiap-siap. Ketika tu Nabi dah bergerak dah. Nabi berada di kawasan mana? Kalau tuan-tuan pergi ke Uhud, dia ada satu masjid lama, Masjid Syaikhain. Masjid Syaikhain, binaan Turki Uthmaniyah. Tuan-tuan kalau pergi Masjid Syaikhain tu, di situ tempat Nabi pakai baju besi Nabi 2 lapis. Nabi pakai baju besi Nabi 2 lapis. Nabi nak ajar apa kat kita? Nabi ni orang yang paling bertawakal kepada Allah. Tapi safety first. Naik motosikal pakailah helmet. Naik kereta pakailah seat belt. Nabi pakai 2 lapis baju besi, kan? Padahal Nabi lah orang paling bertawakal kepada Allah. Kita relax naik motor, memperah tak kira motor, tak apa. Hidup mati ni kan daripada Allah, Masya Allah, kan? Iman betul cara salah. Betul lah dia cakap tu hidup mati daripada Allah, tapi kaedah tu tak betul tu. Melanggar sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi nak balik bertabuk, Nabi lalu satu wadi, nama wadi tu Wadi Mukhainiq. Satu orang sahabat nama dia Abu Rahmi. Abu Rahmi radhiyallahu anhu ni, tuan-tuan, dia naik unta. Lepas tu dia micro sleep, tuan-tuan. Tuan-tuan, micro sleep ni bukan baru. Micro sleep ni pada zaman Nabi. Micro sleep ni bukan naik unta, bukan naik kereta, naik unta micro sleep. Tuan-tuan bayangkan, diceritakan Sayyidina Abu Rahmi radhiyallahu anhu balik daripada medan Tabuk bersama Nabi SAW. Micro sleep atas unta, himpit unta Nabi, terhimpit unta Nabi, terkepit kaki Nabi dengan stirap dia tu. Bahasa Melayu pun dia tahu stirap. Kat tempat pijak unta, tempat pijak kaki tu. Tak pijak kaki tu. Terkepit kaki Nabi. Tuan-tuan, Nabi sakit, Nabi ambil tongkat, Nabi jolok perut dia sampai dia terbangun. Tuan-tuan, cedera Nabi SAW. Perang Tabuk ni tak bertempur. Perang Tabuk, tentera Rom tak datang. Peperangan Tabuk tak bertempur. Tapi Nabi balik cedera. Kecederaan Nabi sebab siapa? Sebab sahabat. Sebab apa? Micro sleep. Tuan-tuan, micro sleep telah mencederakan Nabi. Kita micro sleep memang bahaya. Tu keluarga boleh meninggal. Sebab tu kalau mengantuk sangat, safety first, berhenti tidur lah. Berhenti tidur. Tapi kadang-kadang nak tidur pun bekerja ke sana ke sini. Nak tidur tengah jam pula sangkut. Hak tu haklah kali masuk buah lori tu. Mengantuk, pegang steering macam makan ubat tidur. Duduk berdiri elok tak ada apa pun, pegang-pegang steering, ya Allah, dia punya nak meninggal. Dia punya mengantuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW telah cedera balik daripada medan Tabuk. Perjalanan jauh, tuan-tuan, 20 hari bergerak perjalanan tu. 20 hari Nabi tinggal di sana dan 20 hari Nabi balik ke kota Madinah. 2 bulan Nabi meninggalkan Madinah dalam peperangan Tabuk. Tuan-tuan, Nabi SAW sampai di Madinah, Abu Rahmi ni dia rasa bersalah. Dia telah menjadi asbab kecederaan. Semua orang tahu perang Tabuk tak ada pertempuran. Tapi semua orang tanya macam mana Nabi boleh injet, macam mana Nabi boleh cedera. Semua orang kata Abu Rahmi, malu dia. Tapi semayanglah dia kat masjid. Nabi panggil, Nabi tanya mana Abu Rahmi. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Rahmi tak datang masjid ni. Dia rasa bersalah atas kecederaan yang dia buat. Kau tuan cedera ni. Nabi kita panggil dia main semayang kat masjid. Tak, wallahi aku dah maafkan dia, dah tak ada masalah pun. Nabi tak ada rasa apa pun. Nabi tak marah pun. Tapi tuan-tuan, dalam peristiwa ni nak bagi tahu kat kita semua, safety first. Nabi cedera disebabkan sahabat punya micro sleep. Tuan-tuan, Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir radhiyallahu anhu, Nabi kata menikah dulu sebelum perang Uhud. Nabi dah bergerak ke medan Tabuk. Dia balik rumah nak siapkan barang perang dia. Tuan-tuan, pengantin baru, isteri pegang. Sempat bersama isteri dulu.
Bila dia bersama isteri, teringat Allah, 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 Nabi sedang berada di medan perang, aku masih lagi menyempurnakan nafsu keinginan aku bersama isteri aku. Tuan-tuan, dia sambar semua barang perang dia, tak sempat dia nak mandi wajib, dia telah berlari ke medan jihad. Dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir radhiyallahu anhu telah syahid di medan Uhud. Tuan-tuan, mereka menang dalam peperangan melawan nafsu mereka. Mereka menang dalam jihadul akbar. Kemudian mereka menempuhi jihadul asghar, dan Allah menerima kesyahidan mereka. Bukan setakat tu Nabi SAW bila nak mengemumikan 70 sahabat yang syahid di medan Uhud, Nabi tengok air keluar mencurah-curah turun daripada kepala rambut dia. Maka Nabi telah tanya kepada para sahabat, siapa-siapa tahu dah apa yang berlaku kepada beliau sebelum beliau keluar di jalan Allah ni, kerana air mengalir lagi pada rambut dia ni. Tuan-tuan, maka mereka telah tanya pada isteri, dan isteri dia beritahu sebenarnya Hanzalah bin Abu Amir telah keluar di medan jihad sebelum sempat beliau mandi wajib. Tuan-tuan, para syuhada bila meninggal dunia, bila syahid, maka jenazah mereka tak perlu mandi, jenazah mereka tak perlu kafan, kerana pakaian kafan mereka ialah baju yang berlumuran dengan darah tu, dan mereka tak perlu mandi, dan mereka hanya disalatkan dan dikebumikan dengan darah-darah dia. Begitulah Nabi telah tanya kepada para sahabat. Sahabat kata, ya Rasulullah, ketahuilah isteri dia kata Sayyidina Hanzalah telah keluar dalam keadaan berjunub dan berjuang di jalan engkau, di jalan Allah. Dan Nabi kata, patutlah, para malaikat telah turun dan para malaikat telah mandikan jenazah dia, kerana dia keluar di jalan Allah dalam keadaan berjunub. Tuan-tuan, selesai jasad satu orang sahabat Nabi yang mana telah dikebumikan oleh Nabi, yang telah disolatkan oleh Nabi, yang telah dimandikan oleh para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan, daripada medan Tabuk, medan Tabuk ni Nabi beritahu awal sebulan. Nak keluar ni Nabi beritahu awal sebulan. Nak pergi perang ni beritahu awal sebulan. Maka kelengkapan telah lengkap. Bulan Rejab, para sahabat bersiap untuk keluar. Orang munafik bagi macam-macam alasan tak mahu keluar. Orang munafik ialah orang yang telah tewas berperang dalam nafsu mereka. Orang munafik belum kata keluar jalan Allah, di rumah pun dah tewas dah. Tuan-tuan, di kalangan mereka ada Sayyidina Abdullah bin Mu'aqil Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Ini salah satu orang sahabat daripada beberapa orang sahabat. Sebahagian riwayat kata ada 7 di kalangan mereka, sebahagian kata ada 6 di kalangan mereka yang nak sangat ikut Nabi dalam perang Tabuk, tapi tak ada harta, tak ada kenderaan. Mereka nak ikut Nabi, tapi mereka tak ada harta, mereka tak ada kenderaan. Hari-hari lepas salat mereka akan duduk dalam masjid dan harap-harap ada orang offer mereka untuk ikut sekali pergi perang Tabuk. Seluruh Madinah sekarang dipenuhi 30,000 orang tentera. 30,000 para sahabat bersiap menunggu arahan Nabi untuk keluar berjuang jalan Allah. Orang-orang kafir, orang munafik sedang berusaha pula untuk menahan, menyekat daripada orang Islam keluar jalan Allah. Macam-macam alasan. Mereka jumpa Nabi. Ada satu orang datang jumpa Nabi, orang munafik, kata, ya Rasulullah, aku bukan tak mau, tapi aku ni kalau tengok wanita-wanita Rom tu nanti aku tak tahan. Dengar kata wanita-wanita tu cantik. Tuan-tuan, sebenarnya dia bagi alasan dia tak mau keluar perang. Maka Nabi kata dah tak payah ikut. Nabi kata kita akan menuju peperangan dengan Bani Asfar. Bani Asfar, kita panggil orang putih. Nabi kata Bani Asfar. Asfar ni apa? Kuning. Nabi panggil orang kuning, kita panggil orang putih. Jadi sebenarnya orang putih tu ke orang kuning, kata. Tuan-tuan tengok lepas tu putih ke kuning. Tuan-tuan, Nabi panggil orang kuning. Dah kali kita pening kepala, kita panggil Mak Saleh. Tak pasal-pasal, tuan. Mak Saleh aja dia. Tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu di kalangan orang munafik ni datang dengan macam-macam alasan. Nabi tahu sebahagian mereka yang beriman yang betul-betul nak pergi. Sayyidina Abdurrahman ibn al-Auf datang infakkan harta, Sayyidina Umar ibn al-Khattab datang infakkan harta, Sayyidina Ali ibn Abi Talib datang infakkan harta. Maka semua datang pada Nabi infakkan harta-harta mereka. Umar kata, kali ni mesti ku menang lawan Abu Bakar. Sebab apa? Walaupun Abu Bakar dalam perang Tabuk ni infakkan seluruh harta dia, aku bagi separuh je harta aku, tetap harta aku akan melebihi harta Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, sebenarnya dah keluar perang belum? Belum lagi. Tapi mereka sedang berjihad dengan nafsu-nafsu mereka.
Tuan-tuan, kita nak bagi sedekah kan, banyak berkira ke macam mana? Selalu kan nak bagi sedekah macam-macam kan. Hari Jumaat tu perang, tabung lalu tu, kalau tak hulak nampak kerekut kan. Nak hulak pula tengok duit campur dalam poket tu, warna purple, hijau, biru, semua bercampur kan. Kalau ambil tengok pilih, nampak juga ni berkira-kira betul dia dengan masjid ni, berkira-kira betul dengan Allah yang tak pernah berkira-kira dengan dia ni. Lah kali belajar nak ikhlas, nak belajar nak ikhlas, seluk bismillah lah, tak tengok sam, tapi hati dah tak tenang ni. Rasa purple dah tu, rasa purple ni. Dia tengok je tabung tu berhenti kat mana. Habis tuan-tuan, tengah sembahyang Jumaat, tengah khutbah pun tak khusyuk lah. Imam khatib tu duk cerita apa, sebab duk tengok ke tabung. Aku boh purple dah rasa ni, aku purple dah rasa ni. Dah tu je ada purple sekeping. Tuan-tuan, lah kali habis sembahyang Jumaat, semua keluar-keluar, seluk-seluk tengok keluar, memang sah boh purple tuan-tuan. Lari masuk cari balik tabung tadi. Jumpa dengan Tok Siak, kata, "Pakcik, saya minta maaf pakcik, ada duit saya dalam tu." Tok Siak kata, "Memanglah, dah hang bubuh." "Bukan pakcik, saya bubuh 100, saya ikhlas 10 ya. Saya nak minta balance ni pakcik." Tuan-tuan, sedekah pun minta balance. Tuan-tuan, kita ni berperang dengan nafsu ni bukan senang. Hak tu ni jihad akbar ni. Tuan-tuan, nak bagi hak kita sayang. Allah firman apa? "Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kamu takkan sampai kepada tahap kebaikan yang sempurna sehingga kamu bagi harta yang paling kamu sayang. Hak paling sayang tu bagi, tuan. Orang tengok, relax hari ni bagi. Orang tak tahu hak perang dalam hati tu. Orang tak tahu perang kat dalam tu. Nampak macam relax hari ni bagi. Hang tak sayang. Tuan-tuan, senyap dia. Ni perang ni kat dalam ni. Nak bagi ni, nak dapat dah susah. Ikhtiar dia, nak dapat dia. Tuan-tuan, sebab tu bila Abdullah ibn al-Mubarak jumpa dengan Sayyidina Sa'id ibn al-Mughaffal, siapa dia ni? Tahun haji tu Abdullah ibn al-Mubarak mimpi di depan Kaabah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima semua orang yang mai tunaikan haji. Malaikat bercakap-cakap. Ini mimpi Abdullah ibn al-Mubarak, satu orang saleh, satu orang yang bertakwa, satu orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan dia. Dia mimpi di antara perbualan dua malaikat, dan tahun tu 70,000 orang mai buat haji, semua Allah tak terima. Tuan-tuan, boleh jadi tak? Boleh jadi. Kita kadang-kadang buat umrah main langgak. Tak apalah, Allah akan Maha Pengampun, senang je. Takwa apa dia? Takwa ni ialah menjauhi yang syubhah. Bukan kata yang haram, yang syubhah pun dia tinggal. Ni takwa. Ada orang kata tak apa, ikhtilaf ya, boleh, insya-Allah. Tuan-tuan, takwa ialah meninggalkan ikhtilaf. Kalau memang terpaksa baru dia jalan. Tapi kalau memang dia dapat mengeluarkan diri dari ikhtilaf, dia akan keluarkan diri dia dari ikhtilaf. Tuan-tuan, bukan senang nak hadir dengan takwa ni. Suatu jalan takwa ni. Takwa ni macam mana? Takwa ni kalau saya ambil air isi kat dalam cawan ni penuh, saya nak bawa air ni ke ujung, macam mana cara berjalan? Kita jalan hati-hati, kita ikhtiar supaya tak ada air yang tumpah. Tapi malangnya jalan kehidupan ni bukannya lurus. Jalan kehidupan ni penuh dengan rintangan. Kadang-kadang kena langkah, kadang-kadang kena lompat, kadang-kadang kena ngelak, kadang-kadang kena tunduk, kadang-kadang tertumpah juga. Sebab tu dalam tumpah tu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat ni mahal. Dan taubat ni bukan untuk orang musyrikin. Taubat ni bukan untuk orang fajir. Taubat ni bukan untuk orang-orang yang berdosa. Taubat ni untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Wahai orang beriman, bertaubatlah pada Allah. Allah perintah orang yang iman dalam hati dia untuk bertaubat. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Bukan taubat saja, taubat nasuha, benci dengan dosa tu. Sebenarnya kita benci, kita dibuanglah api neraka.
Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan kerana taubat tu Allah tukar yang buruk, yang jahat, yang dosa jadi kebaikan dan pahala. Tuan-tuan, Allah sayangkan semua hamba dia. Hatta orang yang ingkar pun Allah Ta'ala sayang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar peringatan demi peringatan supaya akhirnya dikembali kepada Allah. Nabi SAW, tuan-tuan minta maaf, Abdullah ibn al-Mughaffal, Abdullah ibn Mubarak tadi bila jumpa Sa'ad ibn Mughaffal, dia kata, wahai Sa'ad, aku telah bermimpi yang Allah Ta'ala tak terima orang yang main haji semua tahun ni. Tapi kerana amalan kamu, walaupun kamu tak tunaikan haji, Allah Ta'ala telah terima haji kamu dan amalan semua orang yang buat haji tahun ni. Apa amalan kamu ni? Sa'ad bin Mughaffal kata, aku tak tahu apa amalan yang baik, cuma aku telah himpunkan duit, harta untuk tunaikan haji setelah 20 lebih tahun dengan hasil jualan kasut, baiki kasut aku ni. Kerja dia baiki kasut, orang kaya, untung dapat letak tepi sebab nak pergi haji. Tuan-tuan, sampai tahun tu dah dapat duit cukup nak pergi haji, harta cukup nak pergi haji. Allah bagi rezeki kat dia apa? Isteri mengandung. Isteri pula tengah-tengah mengandung, dengar bau jiran sebelah masak. Jiran sebelah masak. Begitu kat suami dia, bang, boleh tengok tak jiran masak puasa mengidam nak makan. Suami pergi tengok, tuan, pergi tengok rumah jiran sebelah tu ialah satu orang ibu tunggal yang jaga anak ramai. Kata Sa'ad ibn Mughaffal, aku pergi rumah tu minta makanan sikit. Ibu tadi kata, wahai Sa'ad, wahai ibn Mughaffal, ketahuilah sungguh aku ni bukan tak mau bagi makanan ni pada kamu, cuma makanan ni halal untuk kami, haram untuk kamu. Kata Abdullah kepada Sa'ad ibn Mughaffal, macam mana boleh makanan ni boleh halal kepada kamu, haram pula untuk aku? Ketahuilah kami berada dalam kemelaratan, kebuluran yang teruk sangat, sehingga kan terlampau lapar yang hampir menyebabkan kami mati. Aku berjalan melihat bangkai keldai, aku telah potong sebahagian daripada daging bangkai tadi dan aku telah masak bangkai itu. Kerana daruratnya kami, halal makanan untuk kami. Kerana bukan darurat untuk kamu, haram makanan untuk kamu. Menangis Ibnu Mughaffal kerana dia tak tahu jiran di sebelah susah sampai teruk macam ni. Dia telah balik rumah dia, ambil seluruh daripada duit yang dikumpul untuk pergi haji 20 tahun lebih tadi. Sampai kepada jiran tadi, dia kata, wahai fulanah ni, ambillah, aku berikan infak kepada kamu. Ketika tu dia pandang ke langit bersama linangan air mata, dia kata, ya Allah, ni haji ku tahun ni. Ya Allah, ni haji ku tahun ni. Tuan-tuan, dia tak berwukuf di Arafah, dia tak bermabit di Muzdalifah, dia tidak melontar di Jamrah, dia tidak pergi ke Masjid Qauf untuk beriktikaf di sana, dia tidak menunaikan tawaf dan sa'i. Tetapi Allah terima haji dia apa yang telah infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu macam mana penerimaan Allah. Sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan Allah. Sebab tu Nabi tahu di kalangan para sahabat ada yang sungguh-sungguh nak keluar bersama Nabi dalam perang Tabuk. Mereka ramai, 30,000 orang, semua sembang nak keluar perang Tabuk. Abu Bakar datang bagi seluruh harta dia, Umar datang bagi separuh harta dia, Uthman datang bagi 1/3 harta dia, Abdurrahman ibn al-Auf sampai di depan Nabi bagi harta dia. Tiba-tiba satu orang sahabat datang kata, wahai Abdurrahman, berdebu kota Mekah ni, kafilah kamu datang. Abdurrahman kata, kafilah aku datang. Ya, dan ada orang-orang peraih-peraih sedang tunggu di tepi nak beli seluruh daripada harta-harta kamu ni dengan 2 kali ganda pada sebelum-sebelum ni. Kata Abdurrahman, panggil mereka. Mereka datang, jumpa Abdurrahman. Abdurrahman, apakah kau setuju nak jualkan harta-harta kau ni dengan 2 kali lipat yang biasa kami beli? Kata Abdurrahman, sungguh ada orang yang telah menawarkan kepada aku lebih pada tawaran kamu. Maka kalau macam tu, wahai Abdurrahman, kami tawarkan 3 kali ganda. Kata Abdurrahman, ada yang tawarkan lebih pada tu? Berapa orang tu tawarkan, wahai Abdurrahman? 700 kali ganda. Kata mereka, wahai Abdurrahman, siapa yang tawarkan 700 kali ganda tu? Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada aku 700 kali ganda dengan harta yang diinfakkan di jalan dia. Wahai Rasulullah, aku infakkan seluruh jalan harta ni di jalan kau, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ni sahabat, tak ada kira-kira. Umar bagi separuh, Abdurrahman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagi semua. Walaupun Abu Bakar Siddiq tak kaya masa tu, dia bagi semua. Tuan-tuan, dalam semua perang Nabi selalu tanya, bagi berapa? Engkau bagi berapa? Engkau bagi berapa? Perang Tabuk soalan Nabi terbalik. Kalau Nabi tanya engkau bagi berapa, memang Abdurrahman menang lah. Memang Umar menang. Abu Bakar kalah sebab Abu Bakar tak kaya, dia bagi semua. Semua pun tak banyak. Tapi soalan perang Tabuk lain. Nabi tanya, ma tarakta li ahlik, berapa banyak kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu?
Abdul Rahman kata banyak ni tinggal, Omar kata banyak ni tinggal. Bila tanya Abu Bakar Siddiq, ma tarakta li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Abu Bakar Siddiq kata, taraktullah wa rasuluh, aku telah tinggalkan kepada mereka wahai Rasulullah, aku telah tinggalkan kepada mereka hanya Allah dan Rasul. Tuan-tuan, tak ada apa melainkan Allah dan Rasul. Sebenarnya bila meninggalkan Allah, maka dia telah meninggalkan seluruh dunia dan segala isinya. Sebab Allah firman apa? Dalam sebuah hadis qudsi, in wajadtani wajadta kulla syai. Kamu dapat aku, kata Allah, kamu dapat segala-galanya. Kamu hilang aku, kata Allah, kamu hilang segala-galanya. Tuan-tuan, ni sahabat ridwanullahi ajma'in. Sayyidina Abdullah bin Mu'aqil ni, dia datang dengan beberapa orang sahabat. Mereka mesyuarat. Sebab apa? Sebab tak ada kenderaan. Mereka datang tekan perasaan, jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, ada tak kenderaan? Ada tak kenderaan untuk kami tunggang? Kami tak ingin nak ikut dalam perang ni. Maka Nabi SAW kata tak ada. Tuan-tuan, bila Nabi kata tak ada, mereka tak kata alhamdulillah nak buat macam mana. Dah usaha dah Nabi, tak ada. Mereka meninggalkan Nabi dengan linangan air mata. Sebab mereka betul-betul nak ikut perang. Mereka betul-betul tak mau ketinggalan dalam mujahadah perjuangan dakwah ni. Mereka tak mau ketinggalan dalam agama ni. Saya minta maaf dah, ramai orang tak mau ketinggalan dalam dunia ni. Ketinggalan dalam agama mereka rasa kecil. Ketinggalan dalam dunia, ke belakang dalam dunia ni mereka rasa, aduh dah kena ketinggalan ni. Orang semua dah pakai kereta besar-besar dah. Semua orang dah rumah baru, dah rumah besar-besar dah. Kita macam ni. Tuan-tuan, kita nak hidup kat mana sebenarnya? Dunia ni bukan tempat kita. Akhirat tu kampung kita. Siapa yang bina dunia ni sungguh-sungguh sehingga melupakan akhirat, dia salah alamat, tuan-tuan. Kita salah alamat ni. Nabi SAW memperkenalkan kampung halaman yang kekal. Ketika Nabi gali parit khandak, ketika Nabi melihat keletihan para sahabat, apa kata Nabi? Nabi sebut satu perkataan. Nabi kata apa? Ma 'aisha illa al-'aishul akhirah. Allahumma la 'aisha illa al-'aishul akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Dunia bukan kehidupan, bahkan dunia ni imtihan dan ujian. Tuan-tuan, bila Nabi SAW beritahu dekat sahabat-sahabat tadi Nabi tak ada kenderaan, maka telah berpaling kepada Nabi dalam keadaan menangis. Turun ayat Al-Quran daripada surah At-Taubah, ayat yang ke-92. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. Dan tidaklah menjadi kesalahan untuk kamu wahai Muhammad apabila mereka datang untuk tanya kenderaan dan kamu kata tak ada kenderaan. Memang tak ada. Nabi dia cek Baitul Mal, memang tak ada kenderaan. Cukup-cukup je. Perjalanan jauh, tuan-tuan, 700 km. Madinah nak pergi Tabuk 700 km. Qulta, dan Allah Ta'ala rakam pula perkataan Nabi, la ajidu ma ahmilukum alaih. Nabi kata pula kepada mereka, sungguh kami tak ada apa-apa kenderaan untuk kamu bawa, untuk kamu tunggangi. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minal dam'i hazana. Maka mereka telah berpaling dalam keadaan a'yunuhum, dalam keadaan mata mereka mengalir kerana kesedihan. Air mata mereka mengalir kerana kesedihan. Sebab apa? Mereka duduk dalam masjid tu, mereka tengok semua orang excited nak pergi perang. Semua orang keluarkan harta untuk berjuang. Semua orang bagi itu dan ini untuk redakan Allah. Mereka tak ada apa-apa. Alla yajidu ma yunfiqun. Mereka menangis sebab mereka tak ada apa pun nak bagi, nak infakkan harta mereka di jalan Allah, tuan-tuan. Sebab tu hari ni apa yang mampu kita buat untuk saudara-saudara kita dekat Palestin, buat. Kadang-kadang tak mampu nak keluar harta, tapi mampu boikot lah. Tapi doa ni free, tuan. Doa ni semua orang boleh buat. Dan doa ni kekuatan yang paling tinggi. Sebab Nabi sendiri sebut, ad-du'a silahul mu'min. Doa ni senjata orang beriman. Tapi malangnya kita berdoa, tapi yakin tak ada, tu masalahnya. Doa, bukan tak doa, tapi yakin tak betul. Ada orang kata, saya dah doa Ustaz, tapi nak buat macam mana, dah nuklear tak ada, kita senjata tak canggih, tentera pun tak ramai, macam mana nak menang? La hawla wala quwwata illa billah. Doa dah, tapi yakin tak betul lagi. Allah tak perlu hantar tentera pun hancur semua Abraha. Allah tak hantar tentera pun daripada zahir manusia untuk halau balik pengepungan sebulan lebih kurang tentera Ahzab kota Madinah. Allah hantar ribut taufan, berselerak semua. Allah hantar seekor nyamuk ya,
Habis Namrud. Allah guna laut je, selesai Fir'aun. Allah Ta'ala memiliki tentera langit dan bumi. Kita manusia bukan apa-apa dan tak pernah ada apa-apa pun. Allah kalau tak lahirkan, tak hidupkan kita atas muka bumi, sikit pun Allah tak rugi apa-apa. Tapi kerana kita tak bersandar kepada Allah, yang rugi adalah kita. Tuan-tuan, sebab tu para sahabat ridwanullahi ajma'in, mereka sanggup mengorbankan apa saja mereka ada semata-mata untuk tarik redha dan rahmat Allah. Sedih mereka kalau tak dapat berjuang jalan Allah. Sedih mereka kalau tak dapat infakkan harta jalan Allah. Sebab tuan-tuan, doalah. Kerana doa ni milik semua orang. Saya nak tutup, tuan-tuan. Hari tu saya balik, 4 hari lepas saya dekat Tabuk. Kami drive daripada Tabuk ke Madinah, lebih kurang 134 km lebih kurang. Kami sampai di satu kawasan nama dia Bayda. Di situ ada Wadi Akhdar. Kami sampai di sana, saya dah kenal satu orang pakcik tu. Saya pernah pergi rumah dia 2 tahun lepas, kebun dia. Saya beli minyak zaitun. Dia bagi kami buah tembikai, buah zaitun, buah tin. Dia bagi banyak, sekotak buah dia bagi kami buat balik. Fresh semua. Dan 5. Hari tu kita pergi musim sejuk. 4 hari lepas ni sekarang dah musim sejuk kan. Jadi musim sejuk ni kira hasil tak berapa sangat, dia kata belum lagi, dia kata. Jadi kami sampai landing depan rumah dia, tayar pancit. Saya turun tengok tayar tu bunyi lagi. Angin tengah keluar kan. Kita duduk cari angin keluar kat mana. Rupanya angin keluar kat tiup tu. Tiup buah angin tu, angin keluar kat situ. Saya pun tekan tiup tu, tekan senyap. Kata memang bocor kat sini ni. Nak buat apa ni? Tuan-tuan bayangkan, kita tanya dekat pakcik tu, dekat mana kedai tayar terdekat. Dia kata kena patah balik 140 kilo ke belakang, ataupun gerak ke depan lagi 200 kilo. Kata macam mana ni? Pakcik tu boleh tolonglah, dia tolong jugalah ke cari kedai stesen minyak. Nak tolonglah kalau siapa boleh tolong. Dia ada kenderaan, dia kata kenderaan dia tak mampu nak bawa jauh-jauh ni. Dan kita pun tak ada masa kan. Sebab kami nak pergi Madinah, jumpa Nabi, ziarah Nabi, malam tu esok pergi Mekah buat umrah balik Malaysia. Tu ya. Jadi kalau kita stay lama kat situ, maknanya kami akan mungkin tertinggal flight dan macam-macam hal-hal lain. Jadi kami 5 orang mesyuarat nak buat apa kan. Hanya satu je boleh buat masa tu. Apa dia? Solat taubat kan. Mesyuarat kata tak ada benda dah ni melainkan solat taubat. Kita solat taubat. Lepas solat taubat, balik kat tayar kan. Dah makan semua. Tuan-tuan, pakcik tu siap jamu kami makan. Dah makan semua. Apa nak buat dengan tayar ni? Saya duk pegang dekat tempat tu supaya angin tak keluar. Dah kali saya nampak satu kita sendal batu kot. Ambil batu sendal kat tiup tu. Bila sendal batu macam tahan tangan lah, senyap. Ada sahabat kata, ustaz, nampak macam bodoh je idea tu. Itulah kata, lebih baik idea bodoh daripada tak ada idea langsung. Dah kali kita sendal batu tu, kita letak seletip. Sendal batu, letak seletip. Tuan-tuan, kita bergerak sejauh 200 km dengan tayar yang tekanan lebih kurang 220 kilopascal, yang kalau ikut logik memang terpelanting lah batu tu, dengan belaju pula jalan tayar, dengan bam lagi. Kawan yang drive tu tak tahu bam dia langgar, sebab dekat Saudi ni tuan-tuan, bam tak ada color, tiba-tiba melambung dah semua orang kat belakang tu. Tuan-tuan, 200 km kami sampai ke Bandar Al-Ula. Baru kita pergi dekat bengkel, baru tukar tayar. Terkejut orang bengkel, kata hampa gerak 200 km dengan tayar macam ni. Apa lagi pilihan yang kita ada? Apa lagi pilihan yang ada? Tak ada pilihan apa dah. Kita hari ni apa pilihan yang ada? Untuk kita bantu saudara-saudara kita dekat Palestin yang kita ada doa. Doa ni kita ada, dan doa ni mahal. Doa ni tak tembus ke langit selagi mana kita punya iman dan yakin kita tak betul. Bentuk keyakinan yang sempurna kepada Allah, sehingga akhirnya asbab keimanan kita yang sempurna, keyakinan kita yang betul, sandaran kita yang betul, akhirnya doa kita ditembusi dan diterima oleh Allah seperti mana Allah terima doa orang dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan pada kita semua insya-Allah atas segala-gala kenikmatan ni, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita asbab kemenangan di dalam agama,
dan menjadi asbab kita menang dalam jihadul akbar yang paling khusus, yang paling utama ialah menentang jiwa dan nafsu kita yang sentiasa memberontak menginginkan apa yang kita inginkan sehingga menidakkan apa yang Allah inginkan. Moga Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di akhirat bersama dengan orang-orang yang menang dalam perjuangan demi perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pandanglah kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, betapa lemahnya kami hari ini. Kami seperti mana buih-buih di lautan. Wahai Allah, orang-orang yang bukan Islam yang memusuhi agama Engkau melihat kami sikit pun tak ada nilai pembunuhan. Wahai Allah, puluhan ribu hari ini telah meningkat sehingga 17,000. Wahai Allah, saudara-saudara kami yang telah dibunuh di Palestin. Wahai Allah, Kau hadirkanlah kemenangan kepada kami sebagaimana kemenangan yang telah Kau hadirkan kepada dulu para sahabat dan Nabi. Wahai Allah, keyakinan mereka betul, sandaran mereka betul, doa mereka dengan keyakinan. Wahai Allah, hari ini wahai Allah, betapa keadaan hati kami yang kurang keyakinan kepada Engkau yang menyebabkan akhirnya kami tergelincir di tebing-tebing maksiat. Wahai Allah, dalam segala keadaan kebinasaan yang berlaku di negara-negara luar hari ini, wahai Allah, kami masih berada dalam keingkaran. Wahai Allah, kadang-kadang kami cakap benda yang salah, kadang-kadang kami sangka-sangka yang salah, kadang-kadang kami buat-buat yang salah. Wahai Allah, tolonglah wahai Allah, Kau hadirkanlah nusrah ghaibiah Kau kepada kami. Kau bimbinglah kami, Kau pimpinlah kami supaya hati kami sentiasa cenderung kepada kebenaran. Wahai Allah, sehingga kami sentiasa berada dengan nasihat-nasihat agama. Wahai Allah, Kau ikatkan hati kami dengan Quran. Wahai Allah, Kau ikatkan hati kami dengan segala nasihat-nasihat agama. Wahai Allah, sehingga kami bergerak dalam perjalanan kehidupan kami bersama keredaan Kau. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Wahai Allah, kami bukan siapa-siapa. Kami ialah hamba yang Kau ciptakan di hujung tebing-tebing kiamat daripada dunia ni. Wahai Allah, kami yatim piatu. Wahai Allah, tak ada Nabi dengan kami. Wahai Allah, Nabi telah wafat, tinggalkan kami bersama dengan Al-Quran, Sunnah, bersama dengan warisnya ilmu para ulama. Wahai Allah, tolonglah jadikan kami orang-orang yang cenderung kepada kecintaan kepada para ulama. Wahai Allah, Kau satukan hati-hati ulama-ulama kami. Wahai Allah, satukan hati pemimpin-pemimpin kami. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa. Wahai Allah, apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi, segala kebaikan, itu yang kami minta. Wahai Allah, ampunkan dosa kami semua. Wahai Allah, ampun dosa mak ayah kami. Wahai Allah, ampun dosa semua orang Islam dan dunia ni. Wahai Allah, Kau terimalah segala mujahadah mujahidin di Palestin. Wahai Allah, dan semua orang yang sedang berjuang di jalan-Mu. Wahai Allah, Kau terimalah segala perjuangan-perjuangan mereka. Wahai Allah, Kau gunakanlah kami sebenarnya Kau telah gunakan mereka. Wahai Allah, Kau terimalah kami sebenarnya Kau telah terima mereka. Wahai Allah, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, insyaAllah ni lupa nak beritahu, insyaAllah saya hujung minggu ni ada buat camp remaja 16, 17, 18 bulan di Hulu Langat. Dan sebenarnya saya tutup untuk 80 orang penyertaan dan kami dah ada 72 penyertaan. Jadi ada tinggal 8 kekosongan lagi. Saya sajalah nak iklan tuan-tuan, kalau ada anak-anak yang musim cuti sekolah ni, bolehlah hantar pergi ke camp ni, camp remaja yang saya namakan camp ni The Art of War, kesenian peperangan Islam. Sebab saya akan cerita segala peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW, dan ada aktiviti-aktiviti lah yang pelajar-pelajar akan buat di dalam camp ni. InsyaAllah 3 hari 2 malam sahaja di Hulu Langat. So ni ada pamphlet ni dengan saya, boleh ambil. Ini untuk bulan 12, dan saya akan ulang balik buat camp ni pada bulan 2 nanti insyaAllah. Di bulan 2 ni camp besar sikit, ramai sikit lah kita boleh ambil. Yang camp ni kecil, jadi dia kata muat 120 orang. Saya pergi tengok, kalau boh 120 orang, insyaAllah crowded camp tu tak ada apa-apa aktiviti. Jadi saya stop pengambilan hanya untuk 80 orang, dan setakat ni kami dah ada 72 orang. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak infak, maksudnya nak sponsor pun tak ada masalah. Kita cari. Ada yang mesej saya daripada madrasah nak join, tapi tak ada duit. Jadi kita buka lah juga untuk 8 orang ni sponsor, dan kita akan bawa lah pelajar-pelajar madrasah untuk join camp ni insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Moga jadi asbab kemanfaatan untuk semua insyaAllah.